Ada soalan yang nak tanya, Pak? Satu soalan. Boleh terangkan tentang orang kafir yang dia dapat syafaat, yang syafaat uzma. Syafaat uzma bermaksud pertolongan supaya diadili. Itu saja. Dia tidak masuk syurga dengan syafaat tersebut. Dia maksudnya syafaat bagi mereka ialah supaya mereka itu diadili sahaja. Jadi orang kata kalau kita duduk di ISA, salah ke tak salah kita tak tahu lagi. Cuma ada orang buka kes kita dibicarakan. Soal nak bersalah atau tidak selepas daripada itu tidak berkaitan dengan syafaat. Maksudnya ialah bila berlakunya syafaat al-uzma, maka diadili semua manusia. Itu saja. Dan tidak berkaitan dengan syurga atau neraka. Selepas daripada itu barulah ada. Boleh. Betul. Sebab tu antara doa, dalam doa jenazah untuk kanak-kanak tu, kita mendoakan dia supaya dia dapat memberi syafaat kepada kedua ibu bapa dia. Antara doa dia dalil apa. Satu. Boleh tak Ustaz terangkan pasal syafaat yang ketiga tu? Siapakah golongan yang dikatakan apa diberi syafaat untuk tidak masuk ke dalam neraka tersebut? Pada asalnya dia disebutkan neraka. Golongan macam mana? Antara mereka yang masuk ke dalam Ustaz, boleh tak? Wallahu a'lam, tidak boleh jelaskan. Cuma mereka ni tentu saja yang amalan kebajikan dia kurang dan amalan kejahatan dia banyak, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi dia adalah ahli tauhid. Soalnya dia dengan keempat tu sama-sama je. Nombor 3, nombor 4 sama-sama. Ahli tauhid, ada dosa, ada pahala. Kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Cuma ada yang diselamatkan sebelum masuk neraka, ada yang diselamatkan selepas masuk neraka. Apa kriteria mereka? Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, kalau jin dengan haiwan adakah diadili kah? Jin dengan haiwan. Jin termasuk as-saqalain, daripada dua mukallaf. Adapun haiwan dia tidak diadili, dan telah kita baca tentang kisah pengadilan sesama haiwan, dan juga manusia akan diberi dosa terhadap kezaliman dia terhadap haiwan, dan dia tidak diadili sebagaimana manusia diadili. Wallahu a'lam. Syafaat yang ketiga, yang keempat tu sama saja Ustaz. Dia sudut sama saja, cuma awal dan akhir. Siapa dulu, siapa kemudian, wallahu a'lam. Jadi kalau kita kata kefahaman kita sekarang ni, ahli syurga, orang ahli tauhid yang ada dosa, ada pahala. Kalau timbangan pahala dia lebih berat daripada dosa, orang ni masuk syurga. Masuk syurga, itu akidah. Yang tinggal ialah orang yang faman thaqulat mawazinuhu wa faman khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangan dia, fa ummuhu hawiyah, maka ringan pun masuk neraka. Tapi kategori mana ringan dia atau berat dia, orang ni bergantung kepada diri dia sendiri. Jadi ada yang diberi syafaat sebelum masuk neraka. Kalau dia tu timbangan pahala dia lebih berat untuk tidak masuk neraka, ni masuk syurga terus dah. Wallahu ta'ala alam. Apakah mereka ni tapi disebut dalam teks ni kata fi aqwamin qad umira bihim ilan nar, pada kaum yang telah diperintahkan masuk neraka. Maka sabit kesalahan masuk neraka. Bukan kata dibicarakan lalu dimasukkan dalam syurga. Tidak. Dibicarakan sabit ahli neraka, tetapi diselamatkan daripada keputusan tersebut, diberi syafaat, masuk syurga. Yang keempat, ni masuk neraka, kemudian masukkan dalam syurga. Kategori kriteria
Allah Ta'ala alam. Dia nampak macam hampir sama, tapi tak sama. Mana ketidaksamaan dia? Allah alam. Siapa dulu? Lagi dulu lagi. Kalau binatang tak, mana kisah kalau binatang ke mana dia? Dia jadi tanah balik. Kunu turaba, jadilah tanah. Pada masa tu orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah celakanya kalau aku jadi tanah pun lebih baik daripada aku jadi manusia. Semua binatang, kecuali binatang-binatang yang terpilih kan. Terpilih. Kalau itu tengoklah kisah haiwan teladan. TV apa Mas Ri? Tak serius. Kalau timbangnya kita pula amat molek, dia masuk syurga tu Itu akidah kita. Faman thaqulat mawazin. maksudnya kesalahan dia sedikit aku yang Innal hasanat yudhibna sayyi'at. bukan dia berabi jahat dulu dia. Bergantung kepada dosa dia. Ada juga. Ada yang dilihat tentang macam kita kata dia dari segi kaedah asal manusia dihukum terhadap kesalahan. Kaedah asal. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali hak baik. Dan hak jahat pun dibalas dengan kejahatan juga. Khairan yarah. Dia semua akan. Cuma sebab itu kita kata di alam sana kerahmatan Allah Ta'ala ni luas. Kita dah baca sebelum ni hadis tentang hadis bitaqah. Yang mana orang tak ada kebaikan kecuali syahadah. Orang ni pun ada yang diselamatkan sampai masuk syurga. Tak masuk neraka pun ada. Jadi soal rahmat Allah Ta'ala, ini kategori yang telah disebut oleh Nabi SAW. Mungkin kita hanya melihat pada soal berapa kualiti atau kuantiti soal amalan. Dan pandangan Allah melihat dari sudut keimanan. Melihat soal keyakinan. Orang ni macam sahabat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam bila tanya tentang kiamat, mata sa'ah, Nabi kata ma'adatalah. Apa yang kamu sediakan kepada kiamat? Dia kata aku tak sediakan solat, puasa, zakat. Apa aku sediakan? Ialah cinta kepada Allah dan Rasul. Nabi kata anta ma'a man ahbabta. Kamu akan berada bersama dengan orang yang kamu cinta, kamu sayang. Sebab tu orang kita buat ni sebab sayang ke Nabi, kita buat maulud ni dia kata. Ni hari semalam saya ustaz pergi solat dekat surau Al-Falah Taman Cempaka. Ada seorang ustaz tu. Ustaz tak sempat dengar dia bagi tazkirah. Jauh-jauh ustaz dengar pasal ustaz pergi solat. Ustaz solat dengan Jumaat. Kemudian ustaz jaga anak balik, dia pula pergi solat. Jadi dia sempat dengar kuliah, ustaz tak sempat dengar. Iaitu ustaz tu tak pakai kopiah pun. Dia kata siapa yang kata Maulidur Rasul tu bid'ah, dia kata, tanya dia balik, dia sayang ke tak kepada Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujahnya banyaklah, hujah sayang Nabi, sayang Rasul tu. Kita tak pertikaikan soal sayang tu, sayang semua sayang dah. Soalnya bagaimana yang kita tunjuk kesayangan kita. Jadi nak ceritanya soal amalan tu satu, soal akidah. Ini yang penting. Hadis al-bitaqah, kenapa dia masuk syurga? Karena la ilaha illallah. Hadis tentang syafaat. Nabi kata apa? As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kesemua hadis berkenaan dengan syafaat, masuk syurga, semuanya dikembalikan kepada soal iman. Dan kita akan bincang selepas daripada ni, hal yadkhulul jannah aw yanju minan nar ahadun bi'amali. Apakah masuk syurga atau selamat daripada neraka seseorang dengan amalannya? Amalan itu prasyarat, syarat utama akidah, keimanan. Dan soal inilah yang kita kata adanya tinggi dan rendah. Keimanan orang yang tinggi, keimanan orang yang rendah, semua ni dinilai oleh Allah tidak sebagaimana neraca kita tengok. Kita tengok hari ni dalam satu dewan, satu kuliah ni, satu Malaysia ni, dalam satu Malaysia ni semua orang Muslim. Tengok adalah warga negara Islam. Itu pada IC kita. Tapi pada pandangan Allah,
Aqidah ini berbeza. Al-iman yazidu wa yanqus. Semua ni akan dinilai dan melibatkan soal syafaat. Jadi kita tak boleh nak kata ni berat timbangan semua. Kaedah asal semua yang berdosa dihisab, diberi hukuman. Tapi pada hari akhirat, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ada kebaikan yang menghapus segala kejahatan. Ada juga yang menghapus kejahatan, kesalahan, semuanya ada rahmat Allah. Kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Jadi semua ni tidak ada kaedah yang kita boleh letak pada hari ini. Siapakah dia? Bagaimanakah dia? Dan semuanya yang kita boleh minta, ya Allah, rahmatilah aku pada hari akhirat. Masukkanlah aku ke dalam orang yang menerima syafaat. Masukkanlah aku kepada dalam orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu berkaitan dengan soal la ilaha illallah. Sebab tu kita kena banyak berkenaan dengan akidah, soal keimanan, soal keikhlasan, soal bagaimana kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi sunnahnya dan ajarannya. Wallahu a'lam. Kat aku sebelah kita ni. Kita ambil dulu sambung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.